Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khariyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke bab yang ke-14, iaitu bab yang terakhir dari kitab ini. Mungkin kita boleh kata miscellaneous, tajuk yang pelbagai, umum, di muka surat 290. Jadi dalam bab yang ke-14 ini, Ustaz Mahdi memasukkan pelbagai isu yang pernah menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat Islam, khususnya di Malaysia. Lalu beliau memberi penerangan berdasarkan pegangan para alim ulama ahli sunnati wal jamaah. Dalam beberapa tahun yang dahulu di Malaysia, ada tokoh agamawan yang mendakwa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dahulu baginda sesat. Nabi kita sendiri pernah sesat, kata dia. Selepas dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah baginda tidak sesat. Jadi soalan, benarkah, betulkah dakwaan yang mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda sendiri pernah sesat? Jawapan, ini adalah pendapat yang sesat. Pendapat yang kata Nabi sesat itu yang sesat, bukan Nabi SAW yang sesat, dan jauh dari kebenaran. Ini bahaya pemikiran literalis yang memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW secara literal, secara zahir semata-mata, tidak merujuk kepada tafsir para ulama muktabar. Ini adalah hasil daripada kesalahan dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 7 surah Ad-Duha, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah Ta'ala mendapati kamu itu dalam keadaan yang sesat, lalu dia memberi hidayah kepada kamu. Jadi dia ambil terjemahan zahir tadi, dan lalu dia mendakwa Nabi dulu pun sesat, lepas tu baru Allah beri hidayah. Sedangkan tidak demikian tafsiran para alim ulama. Bahkan dalam menterjemahkan ayat ini, Ustaz Mahdi telah masukkan terjemahan yang sesuai dengan tafsiran sebahagian ahli tafsir. Wa wajadaka dhallan itu tidak ditafsirkan sebagai Allah dapati kamu dahulu sesat, tidak.
Tetapi Allah mendapati pada mulanya kamu dalam keadaan tidak mengetahui keseluruhan isi kitab Al-Quran. Jadi sebelum dapat wahyu, Nabi SAW berada dalam keadaan belum tahu isi kandungan Al-Quran itu. Kemudian engkau diberi petunjuk mengetahui segala isi kandungan Al-Quran itu. Allah beri petunjuk kepada Nabi SAW. Bukan bermaksud Nabi dulu sesat, macam orang-orang kafir Quraisy dulu sesat, lalu sebahagian daripada mereka mendapat hidayah masuk Islam. Bukan begitu. Keterangan perkataan dhallan di sini bermaksud dalam keadaan kebingungan, bukan maknanya sesat, dalam keadaan tidak jelas. Seluruh mufassirin yang muktabar tidak menghukum bahawa Nabi Muhammad SAW sebagai sesat daripada kebenaran, sama ada sebelum ataupun sesudah kenabian. Sesudah kenabian itu jelaslah. Nabi SAW takkan sesat bagi dia jadi nanti sebagai Rasul, tak mungkinlah. Tapi masih ada orang keliru, kononnya sebelum kenabian Nabi SAW sesat, kerana memahami secara zahir ayat dalam surah Al-Duha tadi. Jadi ayat ke-7 surah Al-Duha ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW bagi dia tidak sesat daripada kebenaran, sama ada sebelum kenabian maupun selepasnya. Tetapi ianya bererti bahawa baginda SAW pada permulaannya tidak mengetahui keseluruhan isi kandungan kitab Al-Quran. Lalu Allah bimbing, Allah beri hidayah, lalu baginda dengan bimbingan dan hidayah daripada Allah Ta'ala itu mengetahui keseluruhan isi kandungan Al-Quran. Dalam tafsiran yang lain, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ahli tafsir yang terkenal mazhab Maliki, terkenal dengan kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum Al-Quran. Beliau menjelaskan ayat itu bererti dan didapati engkau tidak seperti mana engkau ketika ini. Ketika datang wahyu itu, Nabi SAW berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Bukan maknanya sebelumnya sesat, tidak. Dan dalam tafsiran yang lain, dan didapati engkau berada dalam perkarangan atau persekitaran kaum kamu yang sesat, maka Allah Ta'ala memberi petunjuk dan jalan keluar daripada kesesatan kaum tersebut. Bukan Nabi SAW baginda yang sesat, tapi baginda berada pada persekitaran yang sesat. Orang-orang yang sembah berhala, orang-orang yang minum arak, orang-orang yang melakukan pembunuhan kepada bayi dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menurunkan hidayah kepada Nabi SAW. Bahkan baginda pula yang membimbing masyarakat yang sesat itu keluar dari kesesatan. Jadi tidak ada ahli tafsir yang muktabar mentafsirkan ayat itu sebagai Nabi SAW sebelum dapat wahyu sesat, tidak. Tafsiran yang sama dilihat dalam firman Allah Ta'ala ayat 52 surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi ayat ini memberi tafsiran kepada ayat dalam surah Ad-Duha tadi, yang dimaksudkan dhallan itu bukan Nabi sesat, tidak. Tetapi demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, ini maksudnya dhallan. Engkau dahulu tidak pernah mengetahui sebelum dapat wahyu apa di Alkitab. Nabi SAW sebelum dapat wahyu daripada Allah tak tahu tentang Al-Quran. Itu maksud dhallan. Dan walal iman, dan engkau juga tidak mengetahui hakikat iman itu apa. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya itulah
kami memberi hidayah kepada siapa yang kami hendaki di kalangan hamba kami min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Jadi tak salah kalau kita mengatakan bahawa Nabi SAW memberi hidayah. Yakni Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebab kepada hidayah. Dengan sebab baginda lah ramai manusia mendapat hidayah, dapat iman, dapat Islam. Tetapi tidak bercanggah dengan ayat yang satu lagi, yang mana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Akut orang kata macam mana ni? Dalam ayat tadi Allah berfirman Nabi tak bagi hidayah. Dalam ayat ni Allah berfirman kamu, yakni Nabi SAW, benar-benar memberi hidayah. Jadi macam mana ni? Bercanggah pula? Tidak bercanggah. Setiap ayat itu ada konteks dia, yang mana Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Itu dalam konteks hakikat. Bila kita melihat kepada hakikat hidayah, hakikatnya hidayah adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus, itu daripada konteks asbab. Daripada konteks sebab dan musabab, cause and effect. Allah Ta'ala menjadikan Nabi SAW sebab kepada hidayah. Dengan sebab Nabi lah ramai umat manusia mendapat hidayah. Jadi tidak ada pencanggahan. Satu bercakap tentang asbab, satu lagi bercakap tentang hakikat. Selesai. Ada sebarang soalan berkaitan tajuk tersebut sebelum kita pergi kepada tajuk yang satu lagi? Sebab bab 14 ni sebagaimana kita sebut tadi, dia miscellaneous, tajuk yang pelbagai. Jadi selesai satu isu, Ustaz Mahathir pergi pada menerangkan isu yang lain di muka surat 293. Tajuk ibu ayah Nabi adalah ahli fitrah atau fatrah, tidak kafir. Soalan, apakah pandangan ulama tentang orang yang mengatakan bahawa kedua-dua orang tua Nabi SAW kafir? Ada orang kata parents, ibu bapa Nabi adalah orang kafir, adalah ahli neraka. Jawapan yang kita bimbang, kena hati-hati sebab dalil dalam masalah ini seolah-olah bercanggah satu sama lain, seolah-olah. Maka perlu kepada ketelitian untuk para ulama menilai apa sebenarnya rumusan daripada dalil yang berbagai ini. Yang pertama, kena ambil hati-hati kerana orang yang mengatakan memburuk-burukkan kedua-dua ibu bapa ayah Nabi SAW, lebih-lebih lagi dengan tuduhan kafir, tak ada tuduhan lebih berat lagi, kafir terus, maka tidak syak lagi orang ini termasuk dalam menyakiti kepada Nabi SAW. Kita manusia biasa ni pun, kalau orang cakap perkara yang tak elok tentang ibu ayah kita, kita akan rasa tersakiti. Dan ini kita bimbang, termasuk dalam amaran yang terkandung dalam Al-Quran, walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Dan golongan yang mereka itu menyakiti kepada Rasulullah SAW, bagi mereka azab yang pedih. Orang yang menyakiti Nabi SAW dijanjikan dengan azab seksa yang pedih. Jadi di sisi kita berpegang bahawa kedua-dua orang tua Nabi SAW, parents Nabi, ibu bapa Nabi, termasuk di dalam yang naji, yang selamat, bukannya ahli neraka. Mana dalil?
Dalil adalah mereka ini berada pada tempoh yang tidak ada Rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Dan tidaklah kami itu mengazab sesuatu kaum itu sehinggalah kami membangkitkan Rasul dahulu. Kami dah bangkitkan Rasul, mereka masih degil tidak mahu beriman, barulah kami azab. Tapi kalau tidak dibangkitkan Rasul, hidup pada zaman yang tidak ada para Rasul, terputus Rasul, maka tidak diazab oleh Allah Ta'ala, walaupun mereka tidak beriman, tapi kerana mereka tidak mendapat seruan dakwah. Jadi ini dalil bahawa kedua ibu bapa Nabi SAW itu termasuk dalam golongan yang selamat, tidak diazab di dalam api neraka. Kemudian ada dalil yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219. Allah berfirman, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat gerak-geri kamu pada orang-orang yang sujud. Apa maksud dia? Taqallub ni maknanya pergerakan. Pergerakan siapa? Kamu tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergerakan Nabi itu di mana? Pada orang-orang yang sujud. Apa maksud dia? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah rujukan tafsir umat Islam. Beliau mentafsirkan firman Allah ini sebagai perpindahan benih, iaitu Nabi SAW itu sebelum dizahirkan ke alam dunia ini, kan ada perpindahan benih genetiknya daripada seorang kepada seorang kepada seorang, sampailah kepada bapa baginda SAW. Kemudian lahirlah baginda itu ke alam yang nyata ini sebagai seorang manusia. Jadi daripada sulbi seorang Nabi ke sulbi seorang Nabi seterusnya, dari sulbi kalangan para sajidin, yakni yang sujud dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalur zuriat Nabi SAW ini dengan ayat Al-Quran ini adalah jalur orang-orang yang sujud beriman kepada Allah Ta'ala. Ia juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW dilahirkan daripada benih insan-insan yang beriman dan mendirikan salat. Sujud ini juga boleh menggambarkan orang yang salat dari kalangan zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana kita tahu zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebahagiannya itu beriman, taat kepada Allah, sebahagiannya itu kufur, maksiat kepada Allah, bahkan melawan, menentang, membunuh para nabi. Itu kalangan orang Bani Israel, itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi kita adalah daripada Bani Ismail, juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana kedua-duanya itu adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dengan ayat Al-Quran ini difahami bahawa kalau Nabi SAW itu benih bagi dia itu melalui orang-orang yang beriman. Imam Al-Bajuri di dalam hasyiahnya menggunakan dalil ini, wa taqallubaka fis sajidin, untuk menyatakan keimanan ayahanda dan bonda serta seluruh nenek moyang Rasulullah SAW yang jadu baginda ke atas tu adalah orang yang beriman sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau yang tepi-tepi ada yang tak beriman. Kita tahu bapa saudara Nabi ada yang tak beriman kepada Nabi SAW. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi, tapi tidak beriman. Kemudian dalil daripada hadis, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim." Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk, menciptakan manusia, lalu menjadikan aku ni adalah yang terbaik di kalangan mereka. Min khairi qarnihim, dan sebaik-baik daripada kurun mereka. Summa takhayyarul qabaila faja'alani min khairi qabilatin. Lalu Allah Ta'ala memilih kabilah-kabilah dan menjadikan aku daripada kabilah yang terbaik.
summa takhayyara al-buyuta faj'alani min khairi buyutihim. Jadi daripada kabilah Quraisy itu Allah Ta'ala memilih keluarga-keluarga dan menjadikan aku daripada keluarga yang terbaik. Asalnya buyut itu rumah. Rumah itu menunjukkan kepada keluarga, kerana satu keluarga itu biasanya tinggal dalam rumah yang sama. Fa'ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Dan Allah jadikan aku itulah yang terbaik dirinya di kalangan mereka dan juga yang terbaik keluarganya. Jadi ibu bapa Nabi kan keluarga Nabi. Nabi SAW bersabda yang terbaik. Tak mungkinlah yang terbaik ahli neraka. Yang terbaik itu orang kafir. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa keturunan Nabi Muhammad SAW adalah suci dan baik. Dan kedua-dua sifat ini menafikan kekufuran dan kesyirikan. Kerana kekufuran dan kesyirikan tidak di-describe sebagai suci dan baik, tidak disifatkan suci dan baik. Pendapat ulama, Al-Imam Bajuri menyatakan dalam Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, apabila kamu telah mengetahui, terjemahannya, bahawa ahli fitrah itu adalah golongan yang terselamat di akhirat menurut pendapat yang terpilih, maknanya orang yang terputus kerasulan hidup pada zaman itu, maka kamu juga akan mengetahui bahawa kedua-dua ayahanda dan bonda Rasulullah SAW juga terselamat, disebabkan mereka juga tergolong daripada kalangan ahli fitrah. Bahkan semua nenek moyang Rasulullah SAW terselamat dan dihukumkan sebagai generasi yang beriman, dan tiada seorang pun di antara mereka yang terjebak di dalam kancah kekufuran, kekotoran serta perkara-perkara yang mengaibkan, yakni menjatuhkan maruah yang dilakukan oleh kaum Arab jahiliyah. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki satu ketika ditanya perihal seorang lelaki yang mengatakan bahawa ayah dan datuk Nabi SAW berada dalam neraka. Zaman kita yang selalu kata macam ni, minta maaf lah ya, golongan Wahabi. Wahabi yang rajin dia bincang bapa Nabi, mak Nabi di dalam neraka, mereka seronok bincang tajuk tu. Lalu ini zaman Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki pernah ditanya, ada orang mengatakan bahawa ayah dan datuk Nabi dalam neraka. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya lelaki tersebut dilaknat. Mana dalil pula lelaki macam itu dilaknat? Kerana Allah berfirman yang maksudnya, iaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 57, sesungguhnya mereka yang mencaci Allah dan Rasulnya, mereka dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat, serta disediakan bagi mereka azab yang hina. Jadi orang ini dianggap mencaci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan lagi, dan tiadalah perkara yang lebih menyakitkan Rasulullah SAW selain menyatakan ayah baginda diazab di dalam neraka. Ini pendirian ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaah. Baik, kenapa golongan satu lagi bertegas mengatakan tak, sebenarnya ibu bapa Nabi dalam neraka? Kerana mereka memahami dalil-dalil yang nampaknya menunjukkan berbeza. Iaitu mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhanli wastazantuhu an azura qabraha fa'azinani. Saya meminta izin kepada Tuhan saya bahawa saya itu memohon ampun buat ibu saya, lalu Tuhan saya tidak mengizinkan bagi saya. Dan saya meminta izin kepada Tuhan saya bahawa saya mahu pergi berziarah kepada kuburnya, lalu diizinkan bagi saya. Jadi mereka mengatakan inilah bukti bahawa ibu Nabi SAW itu kafir, kerana Nabi tidak diizinkan untuk memohon ampun untuk ibu baginda. Tetapi bagi ulama yang menolak kefahaman sedemikian, pertama, dalam hadis ini tidak jelas untuk menolak ayat Quran tadi,
Yang menyatakan kalau ibu Nabi berada dalam neraka tidak ada. Hanya menyatakan tidak diizinkan istighfar, tetapi masih diizinkan menziarahi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna rajulan qala. Ini sebab yang kedua, mereka mendakwa bahawa ibu bapa Nabi dalam neraka. Seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapaku? Qala finna. Lalu Nabi SAW bersabda, dalam neraka. Falamma qafa, lalu lelaki itu berpaling, nampak sedih. Da'ahu, lalu Nabi SAW memanggil. Faqala inna abi wa abaka finna. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bapaku dan bapamu dalam neraka. Jadi psikologi orang, kesedihannya itu boleh berkurangan kalau dia diberitahu, bukan kamu seorang, orang lain pun ada juga yang macam itu. Jadi berkata mereka, inilah dalil, jelas kan? Inna abi wa abaka finna. Sesungguhnya bapa aku, bapa Nabi, dan bapa kamu, bapa lelaki tadi, dalam neraka. Jelas Nabi sendiri yang kata bapa beliau dalam neraka. Kenapa pula kita kata menyakiti Nabi, ya, dan sebagainya? Jawapan, ayah dalam hadis boleh bermaksud ayah saudara, kerana dalam bahasa Arab biasa menggunakan abun untuk ammun. Asalnya yang strict bahasa Arabnya, ayah saudara adalah ammun. Tetapi bapa saudara juga dipanggil abun, sebagaimana ibu saudara juga dipanggil ummi. Itu biasa berlaku dalam bahasa Arab. Kadang-kadang abun juga merujuk kepada datuk. Hadis lain yang diriwayatkan melalui jalan Muhammad tidak mempunyai lafaz sesungguhnya ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Ini jawapan yang kedua. Jawapan yang pertama, kalau ada perkataan abun, tidak semestinya abun itu bermakna ayah. Kan dalam bahasa Arab, perkataan abun itu boleh gunakan untuk bapa saudara juga. Yang kedua, perkataan sesungguhnya bapaku dan bapamu dalam neraka itu tidak disepakati oleh para perawi. Ada sebagian perawi meriwayatkan, ada sebagian perawi tidak meriwayatkan demikian. Maka jalan Muammar yang tanpa disebut lafaz tersebut lebih diyakini, kerana Muammar ini adalah perawi yang lebih terpelihara hafazannya dan tidak menerima sebarang kritikan daripada ulama jarah dan ta'dil. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat meyakini terhadap Muammar, sedangkan Hammad yang mengatakan ada perkataan bapaku dan bapamu dalam neraka itu hanya diterima oleh Imam Muslim saja. Kalau Muammar diterima oleh kedua-duanya. Sekiranya pada sihah argument, sekiranya hadis ini diterima, pernyataan Nabi SAW sesungguhnya ayahku dan ayah kamu di dalam neraka itu adalah cara berdakwah Nabi SAW kepada orang Arabi tadi, supaya lembut hatinya, tidak menjadi murtad dan tidak mengeluarkan kata-kata sumpahan dan caci maki. Kerana dia terkejut bila beritahu bapanya dalam neraka. Lalu Nabi SAW memujuk dan menggunakan kalimah yang ada dua makna. Boleh difahami oleh lelaki itu sebagai bapa, tapi boleh juga difahami dengan makna bapa saudara. Dipanggil tauriyah, perkataan yang ada dua makna. Orang tu faham, oh bapa dia pun dalam neraka, okeylah, tenang sikit, bukan bapa saya seorang. Tapi yang bercakap bermaksudkan bapa saudara, kerana istilah abi dalam bahasa Arab sah digunakan untuk merujuk kepada bapa saudara. Jadi kalau dipahami bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW itu adalah kafir, maka ini bertentangan dengan nas Al-Quran yang qat'i, yang menunjukkan bahawa kedua-duanya itu beriman atau sekurang-kurangnya orang yang tidak diseksa, kerana berada pada zaman yang terputus para Rasul. Maka jalan yang terbaik dalam memahami kedua-dua hadis ini adalah dengan jalan takwil seperti yang telah disebutkan,
Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala menulis kitab khusus bahawa kedua ibu bapa Nabi SAW itu adalah orang yang Islam. Dalam kitabnya Al-Istifa fi Imani Abawain Mustafa, dia membawa dalil-dalil bahawa kedua ibu bapa Nabi SAW ini bukan daripada ahli neraka. Untuk orang yang sayang kepada agama, tak mahu tergelincir, tersalah tidak menerakakan, itu kan lebih baik daripada tersalah menerakakan. Kalaulah satu orang tu takdirnya ahli neraka, tapi kita satu baik dengan dia, kita anggap dia orang soleh, orang baik, itu tak jadi masalah. Tapi yang kita bimbang, kita menuduh dia kafir, menuduh dia ahli neraka, sedangkan dia tidak. Itu kan jadi masalah. Bahkan dalam hadis, siapa yang berkata pada saudaranya ya kafir, maka telah jatuh salah seorang. Kalau betul orang tu kafir, tapi kalau tak betul, berpatah balik pada yang menuduh. Jadi kalau orang jenis yang nak jaga keselamatan diri dalam keadaan dalilnya seperti bercanggah satu sama lain, jangan sampai jalan selamat. Saya tak bincang, ini kan tilka ummatun qad khalat, ini umat yang dah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kamu apa yang kamu lakukan. Wala tus'alu amma kanu yaf'alun, dan kamu tidak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Kenapa kita nak sibuk-sibuk nak memastikan kalau ibu bapa Nabi ini dalam neraka? Kenapa? Kalau lebih selamat kita itu menerima pandangan para ulama berdasarkan dalil Quran dan hadis tadi bahawa mereka bukan ahli neraka. Kalaulah kita tersilap pun tidak masalah. Ini bukan seperti perkara pokok akidah, ada ke neraka ke tak ada. Saya kata tak ada, tak boleh, wajib ada. Tapi adakah satu orang itu ahli neraka atau bukan, itu bukan perkara yang kita wajib yakini dengan pasti. Dia termasuk benda yang kita tak tahu. Cuma berdasarkan dalil yang dihuraikan oleh para ahli ulama, mereka menolak tafsiran literal kepada satu dua hadis yang disebutkan tadi, dan mereka mendahulukan makna umum daripada ayat suci Al-Quran yang menunjukkan bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW termasuk dalam orang yang selamat, bukan termasuk daripada ahli neraka. Wallahu a'lam. Next, insya-Allah kita akan pergi di muka surat 269 menceritakan tentang kemuliaan ahli bait Rasulullah SAW. Zaman kita ni ada orang, kalau dulu kan orang muliakan keturunan Nabi, ya, orang hormat. Sekarang dah ada golongan dahlah dia tak hormat, dia anti pula. Dia benci pula pada habaib. Dia mengassociatekan kalau habaib ini adalah golongan sesat. Kalau habaib dia ni mesti Syiah ni. Ini yang nak diterangkan oleh Ustaz Mahathir nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ujurana wa nabil qulubana bi nuri hidayatika kama naqarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, amin ya rabbal alamin, wal afwu